كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa, marilah kita sama-sama memanjangkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala ke atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, mulai daripada nikmat keislaman, keimanan, ketakwaan, kesabaran, ketenangan, kesihatan yang baik, persahabatan yang baik, kejiranan yang baik, dan berbagai nikmat yang tidak terkira. Khususnya pada malam ini, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul lagi dalam sesi pengajian tadabburul Al-Quran, di mana kita berada pada sesi ataupun siri yang ketujuh, yang dianjurkan oleh kata Kiblah Akademik Tadabburul Quran. Dan sedia kita maklum, sebelum ini banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan tadabburul Al-Quran Al-Karim telah kita bincangkan. Kita telah mempelajari daripada para doktor, para cendekiawan. Hari ini kita bersama kita adalah Dr. Azwira Abdul Aziz. Beliau adalah seorang pensyarah kanan di universiti asalnya daripada UKM, ya. Ada baiknya saya huraikan sedikit mengenai latar belakang pengajian beliau. Beliau adalah graduan daripada Universiti Islam Antarabangsa Madinah. Dalam bidang apa, ya Ustaz? Hadis, ya? Dalam bidang hadis. Alhamdulillah. Kemudian beliau melanjutkan pelajaran dalam bidang usuluddin dan juga hadis dari University of Jordan, MA sarjana. Kemudian dituruti pula dengan PhD dalam bidang Al-Quran dan Sunnah juga, iaitu di Malaysia, di UKM. Adapun pengalaman bekerja adalah sangat banyak. Yang secara ringkasnya mungkin saya boleh huraikan di sini. Mulai daripada tutor, pensyarah Jabatan Pengajian Al-Quran dan Sunnah di UKM. Selepas beliau balik daripada Jordan, ya, Jordan, lepas itu terus join di UKM. Ya. Okey. Kemudian selepas itu beliau juga pernah menjadi pensyarah di Pusat Citra UKM. Pusat Citra. Saya pun tak faham Pusat Citra ni kat mana ni, Ustaz? Dia sebenarnya pusat pengajian umum di UKM dulu, kemudian ditukar jenama saja, dijenamakan semula, rebranding. Rebranding, Pusat Citra. First time dengar tu. Okey, kemudian sekarang beliau adalah dipinjamkan ke Universiti College, ya, College Universiti Islam Perlis, dan menjadi pensyarah di sana. Dan pada masa yang sama beliau juga memegang jawatan dekan Fakulti Al-Quran dan Sunnah. Adapun tajuk kita hari ini adalah tips-tips persediaan tadabburul Al-Quran. Sebelum ini banyak topik-topik yang berkaitan dengan tadabbur Al-Quran. Hari ini kita cuba nak lihat tips-tips persediaan tadabbur Al-Quran. Kalau kita tidak tahu tips-tips ini, susah juga, ya, macam mana nak tadabbur, ya. Adapun secara lebih fokus lagi, beliau akan menekankan beberapa topik, subtopik, iaitu antaranya adalah hukum tadabburul Al-Quran itu sendiri, sama ada wajib ke, fardu kifayah ke, atau macam mana. InsyaAllah kita boleh tahu pada hari ini, malam ini.
Kemudian begitu juga kenapa kita perlu bertadabbur Al-Quran? Banyaklah kita dah dengar tadabbur Al-Quran. Ya, boleh dikatakan kebelakangan ini, iaitu dalam 2-3 tahun, khususnya dalam musim PKP ini, banyak sangat kita dengar tajuk-tajuk tadabbur Al-Quran. Apa tujuan dia? Jadi insya-Allah doktor akan huraikan. Begitu jugalah beberapa tips untuk mencapai tujuan tadabbur itu sendiri. Jadi mungkin beliau akan menekankan ayat surah dari surah Muhammad ayat 24 yang selalu kita dah dengar, iaitulah afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Datuk Dr. Azwira Abdul Aziz. Itu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Innal warahmatullahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Yang bermaksud, mereka tidak mentadabbur Al-Quran atau di atas hati mereka ada kunci penutup. Surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat 24. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan menjayakan program ini. Terutamanya kepada sahibul fadilah Dr. Syekh Habibur Rahman selaku moderator program kita pada malam ini. Semoga majlis kita ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberi manfaat kepada kita semua. Maksud tadabbur secara mudahnya ialah meneliti dan menghayati ayat-ayat Al-Quran secara mendalam untuk mendapat manfaat daripadanya. Dalam ayat 24 surah Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat itu dengan 3 huruf. Hamzah, fa dan lam. Afala. Huruf-huruf ini dalam bahasa Arab dikenali sebagai huruf al-ma'ani, yaitu huruf-huruf yang memberi makna yang tertentu. Ada sebagian huruf macam huruf fa mempunyai lebih daripada 10 makna dalam bahasa Arab. Demikian juga huruf waw. Ia bukan sekadar huruf penyambung, bukan sekadar huruf ataf, tetapi ia mengandungi makna lebih daripada itu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat dengan 3 huruf ini. Afala. Kenapa didahulukan a? Kerana memang sifat huruf
istifham. A itu maknanya huruf istifham, huruf pertanyaan. Yang mana dalam bahasa Arab perlu didahulukan. Kemudian diikuti oleh huruf fa. Huruf fa di sini, selain daripada ia memberi maksud penyambung ataupun ataf kepada ayat yang sebelumnya, tetapi di sana ada makna yang lebih besar pengertiannya, yang dikenali sebagai as-sababiyah, fa as-sababiyah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala nak nyatakan dalam ayat ini sebab kenapa manusia jadi kufur, degil, tak mahu beriman sehingga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini difahami daripada kaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu ayat 23 surah Muhammad ini. Allah berfirman, ulaika alladzina la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Yang bermaksud mereka lah golongan yang dilaknat oleh Allah, lalu Allah pekakkan telinga mereka dan Allah butakan mata mereka dari melihat dan mendengar kebenaran sehingga mereka menjadi kufur dan degil dengan kekufuran sehingga dilaknat oleh Allah. Kemudian Allah susulkan dengan ayat 24 itu, afala yatadabbaruna al-Quran. Seolah-olah Allah nak tanya, adakah perbuatan mereka yang kufur dan degil itu kerana mereka tidak tadabbur Al-Quran atau kerana pintu hati mereka tertutup? Maka fa di situ adalah fa as-sababiyah, iaitu Allah nak menjelaskan sebab kenapa mereka kufur dan degil dengan kekufuran sehingga mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah kerana tidak tadabbur Al-Quran atau kerana pintu hati telah tertutup? Sekiranya perbuatan mereka itu ataupun perangai mereka itu kerana tidak tadabbur, maka hendaklah mereka tadabbur. Dan sekiranya perangai mereka itu kerana tertutup pintu hati, maka hendaklah mereka cari jalan untuk membukanya. Tadabbur dan mencari pembuka pintu hati itu adalah satu tanggungjawab, satu kewajipan ke atas manusia pada hakikatnya. Tadabbur terhadap ayat-ayat Allah dan mencari jalan untuk membuka pintu hati supaya dapat menerima dan memahami dan menghayati ayat-ayat Allah itu adalah suatu tanggungjawab. Kemudian huruf hamzah A dalam bahasa Arab dikenali sebagai adatul istifham, huruf untuk pertanyaan. Adakah? Sebab itu diterjemahkan adakah. Tetapi pertanyaan di sini bukan semata-mata tanya. Tetapi pertanyaan di sini dalam bahasa Arab dikenali sebagai istifham al-inkari ataupun al-istinkari. Ini merupakan uslub gaya bahasa insya'i, gaya bahasa tuntutan. Bermaksud pertanyaan Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan Allah nak dapat jawapan, Allah dah tahu. Tetapi pertanyaan itu sebenarnya mengandungi maksud suruhan supaya buat perbuatan yang mereka tak buat itu. Perkara yang mereka tak buat itu. Kalau kita buat perbandingan, misalnya seorang majikan bertanya kepada pekerja mereka ataupun pekerjanya, kenapa kamu tak buat kerja?
dalam pertanyaan itu sebenarnya ada suruhan supaya pekerja itu buat kerja. Kenapa kamu tak buat kerja? Sepatutnya kamu kena buat. Maka dalam pertanyaan itu adalah ada suruhan. Itulah maksud istifham ingkari. Allah menemplak perbuatan mereka atau perangai mereka yang tak nak mentadabbur Al-Quran, yang sepatutnya mereka mengkaji, menghayati dan meneliti Al-Quran. Maka Allah tanya, kenapa kamu tak tadabbur? Dalam pertanyaan itu ada suruhan, iaitu Allah nak suruh mereka tadabbur. Maka dalam uslub insya'i ataupun uslub istifham ingkari itu sebenarnya ada bermaksud arahan ataupun suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya bertadabbur. Dalam kaedah usul fiqh, mana-mana uslub suruhan syarak ataupun arahan syarak, hukum asalnya adalah wajib. Kecuali ada penunjuk ilmiah yang mengubah hukum asal itu menjadi sunat dan sebagainya. Tetapi hukum asalnya adalah wajib. So, tadabbur itu adalah sejenis ibadah, sejenis kewajipan. Tadabbur itu sendiri adalah satu ibadat. Bahkan sebagian ulama melihatnya sebagai ibadat fardu. Misalnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam satu rakaman video ceramahnya, beliau menyatakan tadabbur Al-Quran itu adalah ibadah fardu. Dan ia boleh menjadi fardu ain dalam perkara-perkara yang tak dapat tidak mesti seseorang hamba itu memahaminya. Secara umumnya, tadabbur itu adalah sejenis ibadat. Sejenis tanggungjawab. Dan matlamat tadabbur itu tentulah berkaitan dengan matlamat kejadian manusia, iaitu matlamat pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermakna Allah menuntut sekalian hamba-Nya supaya mengabdikan diri kepadanya melalui ibadah tadabbur. Ibadah menghayati dan meneliti isi kandungan Al-Quran itu. Untuk mendapatkan manfaat daripada tadabbur itu ataupun daripada penelitian itu. Jadi antara matlamat atau manfaat yang hendak dicapai melalui ibadat tadabbur itu ialah antaranya untuk menguatkan iman. Untuk menguatkan iman. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ke atas mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka. Surah Al-Anfal ayat 2. Ya. Jadi antara tujuan dan manfaat tadabbur ialah untuk menguatkan iman. Atau untuk mendapatkan iman. Dan antara tujuannya juga ialah untuk mendapatkan ketenangan hati. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah itu akan menenangkan hati. Dan membaca Al-Quran itu adalah sejenis daripada zikir untuk mengingati Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, baginda sallallahu alaihi wasallam mengajar umatnya supaya membaca doa. Doa yang agak panjang, yang mana doa itu bertujuan untuk menenangkan hati. Antara ungkapan doa itu disebut anta ja'alil Qur'anal 'azim, anta ja'alil Qur'anal 'azim rabi'a qalbi wa nur sadri wa jalaa hazni wa dhahaba hammi. Mohon supaya Allah jadikan Al-Quran itu sebagai rabi' hati, sebagai bunga hati. Rabi' ini musim bunga.
Jadi Al-Quran itu berfungsi sebagai penghibur hati, penyubur hati, yang mengembirakan hati. Sebab musim bunga biasanya orang bergembira kerana keindahan persekitaran yang dipenuhi dengan warna-warni dan sebagainya. Maka dalam doa itu kita mohon supaya Al-Quran itu menjadi penghibur hati, penggembira hati, wa nur sadri, dan cahaya dada, cahaya di dalam dadaku, wa jalaa hazni, dan penghilang rasa duka, wa zahaba hammi, dan juga penghilang rasa gelisah dalam hati. Nabi kata siapa yang berdoa dengan doa itu agak panjang. Allahumma inni abdu wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammaita bihi nafsak, aw anzaltahu fi kitabik, aw 'allamtahu ahada min khalqik, aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, an taj'alil qur'ana al-'azima rabi'a qalbi, wa nura sadri, wa jalaa hazni, wa dhahaba hammi. Siapa yang baca doa ini, nescaya azhaballahu anhu al-hazan wa badala makanahu al-faraj. Allah akan hilangkan kedukaannya, kegelisahannya, dan menggantikannya dengan rasa tenang, rasa selamat dan sebagainya. Bermakna antara fungsi penghayatan Al-Quran, membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran ialah untuk mendapatkan ketenangan hati. Dan ia ada kaitan dengan apa yang disebut dalam ayat tadilah, ayat di awal kuliah tadi kita sebut ayat surah Muhammad ayat yang ke-24, yang mana disebut am ala qulubi aqfaluha, maknanya hati yang tertutup. Maknanya hati yang tertutup ialah hati yang keras dan tidak tenang. Dan di antara tujuan tadabbur Al-Quran juga ialah sebagai panduan untuk mendapatkan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Dalam sebuah hadis, dalam mentafsirkan ayat surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqima, Nabi SAW menggariskan satu garisan yang lurus. Kemudian Nabi ceritakan, Nabi lakarkan ada gambaran dinding dan sebagainya. Dan di atas jalan yang lurus itu, iaitu jalan Islam itu, ada suara yang memberi peringatan kepada manusia supaya tidak terpesong, supaya tidak masuk simpang, supaya tidak masuk pintu-pintu yang ada di kiri kanan jalan itu, supaya tidak terpesong jalan. Jadi suara yang memberi peringatan itu digambarkan oleh Nabi SAW sebagai Al-Quran. Ayat Al-Quran yang memberi petunjuk sebagai penunjuk jalan kepada manusia. Para hadirin yang dikasihi sekalian, sebab kenapa saya pilih tajuk tips persediaan tadabbur Al-Quran ialah kerana saya perasan ada persoalan di kuliah-kuliah yang lepas, persoalan bagaimana seorang pembaca Al-Quran itu tidak rasa terkesan dengan bacaan Al-Quran. Tidak dapat hasil daripada bacaan Al-Quran. Yang kita sebut tadi lah, antara hasilnya ialah untuk menambahkan iman, untuk menenangkan hati, dan untuk mendapat petunjuk hidayah. Al-Quran ini bukan bertujuan untuk meramal sesuatu. Kita diperintah supaya tadabbur Al-Quran, bukan nak mendapatkan tafsiran batin, meramalkan kiamat, membuat firasat melalui angka-angka seperti yang dilakukan oleh sebahagian manusia. Kalau dulu ada satu sarjana yang beragama Islam, orang Islam di Amerika, nama dia Rashad Khalifah. Dia mengkaji angka-angka dalam Al-Quran, kemudian dia keluarkan satu teori yang dikenal teori kiamat, yang dikenali sebagai Kod 19. Dan hasil kajian beliau disebarkan ke seluruh dunia sehingga ramai orang terpengaruh. Mereka meramalkan kiamat akan berlaku pada sekian tahun, sekitar tahun 80-an. Kalau tak silap saya tahun 86.
Dan ramai sarjana dari seluruh dunia termasuk di Malaysia yang terpengaruh dengan ramalan ini. Ramalan angka-angka dalam Al-Quran untuk menentukan hari kiamat. Ini bukan tujuan tadabbur Al-Quran. Ini tujuan yang menyeleweng. Ini adalah tipu daya iblis, syaitan untuk menyesatkan manusia. Itu bukan tujuan Al-Quran. Bukan tujuan tadabbur yang sebenar. Tujuan tadabbur ialah untuk menambahkan iman, mendapatkan ketenangan dan mendapatkan panduan petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya, kita tidak rasa terkesan dengan baca Al-Quran. Sebab tidak terkesan telah dijelaskan dalam ayat 24 surah Muhammad di awal kuliah tadi. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Adakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran atau kerana hati mereka tertutup? Mereka menjadi sesat, kufur, degil sehingga dilaknat oleh Allah. Adakah kerana tidak tadabbur Al-Quran atau mereka tadabbur Al-Quran tetapi hati mereka tertutup? Tidak terbuka pintu hati. Tidak mendapat kelembutan hati untuk menerima. Maknanya keras hati. Allah SWT banyak membuat perumpamaan kekerasan hati manusia ini sehingga dia diberi gambaran lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Allah sifatkan batu tu, sekeras-keras batu tu, ada yang terpancar daripadanya mata air sungai. Dan ada yang terpancar daripadanya air dan ada yang sujud, tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran ke atas bukit bukau, gunung ganang, nescaya kamu akan melihatnya khasyian min khasyatillah. Khusyuk, gerun kerana takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah buat perbandingan hati manusia yang keras ini lebih keras daripada batu gunung ganang dan bukit bukau. Itu jelas sebab kenapa tidak terkesan. Kita baca ayat Al-Quran, Allah berfirman, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Tiap kali kulit mereka masak kerana dibakar, kita gambarkan kambing golek yang dibakar tu sehingga hangus kulitnya, sehingga masak. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Kami gantikan kulit lain supaya rasa azab itu terus terasa. Dan kajian sains membuktikan deria rasa sakit ini terletak pada lapisan kulit itu. Jadi setiap kali dibakar, hangus, digantikan. Allah berfirman, sa'uslihi saqar, wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatu lil bashar. Neraka saqar yang membakar kulit, la tubqi wa la tadhar, tak meninggal sisa. Debu pun tak ada, jadi hancur. Dan ayat-ayat seperti ini kita baca macam berlalu begitu sahaja. Kadang-kadang tak menyerat dalam hati, tak terasa gerung dan khusyuk. Jadi berbeza dengan generasi salaf. Generasi salaf, para ulama di zaman salaf, mereka sangat terkesan dengan ayat-ayat Al-Quran. Bila mendengar ayat azab, ada yang pensang, ada yang jatuh pensang ataupun histeria ataupun macam mana, terlalu takut dengan gambaran yang diberikan oleh ayat-ayat Al-Quran. Dalam ayat 24 surah Muhammad tadi, kembali kepada ayat tadi, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Di situ ada satu lagi huruf yang mempunyai maksud, iaitu huruf am. Huruf am itu yang kita terjemah sebagai atau. Huruf am yang kita terjemah sebagai atau. Tapi ia bukan sekadar penyambung, tetapi huruf am ini ada maksudnya.
ada maksudnya. Antara maksudnya ialah maksud al-ittisal, al-muttasilah. Maknanya perkaitan ataupun persambungan perkara yang sebelumnya dengan perkara yang selepas. Maknanya perkaitan di antara tidak tadabbur Al-Quran dengan kekerasan hati. Itu satu maksud. Yang kedua, dinamakan juga at-taswiyah, nak menyamakan. Maknanya persamaan di antara tidak mentadabburkan Al-Quran dengan kekerasan hati dari segi menjadikan orang itu sesat ataupun menjadi kufur, degil dan sebagainya. Dan juga membawa maksud lil-idrab, al-idrabiyah ataupun al-munqati'ah, yang tujuannya untuk ta'yin, untuk menentukan sebab sebenar. Sebab sebenar kenapa sesuatu perkara itu berlaku. Jadi kenapa orang yang kufur dengan Al-Quran itu begitu degil, sebab sebenarnya ialah kerana kekerasan hati. Maknanya mereka mungkin dah tadabbur, dah faham, tetapi hati yang keras. Itu salah satu daripada tafsiran maksud ataupun huruf ataf itu. Ia menjelaskan sebab sebenar kenapa manusia itu kufur. Para hadirin, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, kita terus kepada persediaan, ya. Baru nak masuk persediaan. Tadi kita sebut tadabbur itu ialah sejenis ibadah, bahkan ibadah yang wajib dilakukan. Maka setiap ibadah itu ia ada persediaan, dan tentulah setiap ibadah mesti dilakukan mengikut sunnah, mengikut sunnah yang diajarkan, yang ditunjukkan, yang dicontohkan, yang dipandukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi persediaan ibadah itu ada persediaan yang perlu kita lakukan. Sekiranya tadabbur itu dianggap sebagai ibadah, maka ibadah tadabbur itu perlu ada persediaan. Pertama sekali kita lihat dari segi persediaan fizikal. Persediaan fizikal ini kita boleh lihat dari segi persekitaran yang kondusif. Termasuklah dari segi kesucian tempat, kebersihan, ketenangan tempat dan sebagainya. Ibadah perlu kepada persekitaran yang sesuai dengannya, yang kondusif. Kita ambil contoh baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum diutuskan menjadi rasul, baginda telah tekun beribadah. Bila baginda seorang yang memang dah sedia tekun beribadah mengikut syariat yang diwarisi daripada nenek moyang, yang diwarisi daripada ajaran para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya mengikut syariat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan sehinggalah diperbarui syariat itu dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum diutuskan menjadi rasul, ibadah sudah ada. Nabi sudah beribadat, sudah solat, sudah berzikir dan sudah mengabdikan diri kepada Allah dengan ibadah. Tetapi ketika itu persekitaran Makkah tidak sesuai untuk ibadah. Bayangkan ada 360 patung berhala. Dan suasana hingai-bingai, bising, hiruk pikuk. Sebab orang Arab jahiliah, dia buat bid'ah baru dalam syariat para nabi terdahulu. Mereka tawaf Kaabah itu dengan bersiul, muka'an wa tasdiyah. Satu, mereka bersiul. Yang kedua, mereka bertepuk tangan waktu tawaf. Maka kita boleh gambarkan suasana bising itu. Suasana yang sebenarnya tidak sesuai untuk persekitaran ibadah. Apatah lagi pada waktu malam mereka tawaf sambil bertelanjang. Kerana logik akal yang mereka guna, bukan kerana ada wahyu apa, tapi kerana logik akal. Ini sebenarnya nafsu. Nafsu. Mereka mengandaikan pakaian mereka ini kotor kerana dosa yang mereka lakukan. Maka untuk menghormati kesucian Kaabah, mereka tawaf secara bertelanjang, buang pakaian pada waktu malam. Pada siang hari malu, jadi tawaf bertelanjang pada waktu malam. Maksudnya, persekitaran Kaabah itu bukan persekitaran yang sesuai untuk melakukan ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Nabi Muhammad SAW terpaksa mengasingkan diri ke Gua Hira. Itulah faktor kenapa Nabi pergi ke Gua Hira. Dan kita tahu
Gua Hira ini jarak daripada Masjid Haram itu lebih kurang 4 km. Bayangkan, daripada rumah baginda 4 km berjalan pada waktu malam, kemudian mendaki lagi Gua Hira ini ketinggiannya lebih kurang 700 km, 700 meter tinggi, 700 meter. Dengan apa ni, kontur tanah yang agak curam, bentuk kecuraman itu agak curam. Bagi siapa yang pernah mendaki, saya 2-3 kali mendaki Gua Hira sebagai riadah. Dan di kemuncak, nama Gua Hira tapi sebenarnya bukan gua yang kita gambarkan seperti Gua Niyah, gua Tempurung dan sebagainya. Sebenarnya ia adanya satu rekahan batu ataupun tindihan batu yang membentuk ruang yang keluasannya muat untuk beberapa orang sahaja dan masih terdedah kepada udara yang nyaman di ketinggian itu. Dan pada waktu malam memang sangat nyaman di situ kerana ia angin masih boleh masuk bertiup dan dapat pemandangan yang indah di bawah curang sana. Itu kedudukan Gua Hira. Jadi Nabi SAW pada waktu malam berjalan kaki mendaki Gua Hira, duduk di tempat itu seorang-seorang. Kana yatahannatsu fihi, dalam hadis disebut yakhlu fi ghari Hira, bersendirian di Gua Hira, yatahannatsu fihi ay yata'abbad. Yatahannats maknanya yata'abbad, beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, lari daripada kebisingan ataupun persekitaran yang tidak sesuai itu ke suatu tempat yang begitu tenang untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita faham. Maknanya ibadat ini perlu kepada persekitaran yang sesuai. Dan keindahan masjid tidak semestinya menghadirkan ketenangan. Kita jangan ingat masjid yang indah dengan perhiasan lampu yang mahal-mahal ataupun ukiran di dinding yang mahal-mahal itu boleh mendatangkan kekhusyukan, ketenangan. Tak. Bahkan itu yang mengalihkan kekhusyukan sebenarnya. Yang boleh menghadirkan rasa megah pula, rasa sombong pula. Kononnya masjid akulah yang paling indah, yang paling mahal, yang mendapat anugerah itu dan ini. Ini semua mengalihkan persekitaran itu menjadi persekitaran yang tidak kondusif untuk beribadat. Apatah lagi kalau masjid itu dibuat daripada sumber yang tidak berapa jelas. Apatah lagi kalau datang daripada sumber yang jelas haram, maka lagilah tidak ada berkah. Kerana ibadat ini perlu kepada kesucian tempat itu sendiri. Kerana kesucian zahir memberi kesan kepada batin. Bagaimana sabda Nabi SAW, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Kemudian Nabi sebut, orang yang berdoa dalam keadaan kusuk masai, pakaian kotor, pakaian berjalan jauh dalam keadaan susah. Tapi Nabi kata bagaimana Allah nak terima doanya? Pakaiannya daripada sumber yang haram. Minumnya daripada sumber yang haram. Maka tidak ada kesan doanya. Itu maknanya kita faham zahir tempat itu memberi kesan kepada batin. Dan perlu mengelakkan gangguan persekitaran. Di zaman ini, tuan-tuan dan perempuan, waktu kita bercakap tentang Nabi pergi ke Gua Hira, bukan bermaksud kita nak suruh orang pergi beribadat di gua, pergi masuk hutan, masuk gua, pergi beribadat. Tak. Sekarang ini kita dah banyak masjid. Dan banyak masjid yang sesuai, surau. Bahkan rumah kita sendiri pun kita boleh wujudkan suasana yang sesuai untuk kita beribadat. Tidak perlulah pergi ke dalam hutan sebagaimana di zaman Nabi SAW, kerana pada waktu itu suasananya berbeza dengan kita pada hari ini. Yang penting maksudnya ialah kita elak daripada gangguan persekitaran. Maknanya kita tidak boleh berada dalam suasana yang tidak tenang, yang bising dan sebagainya. Dan satu lagi aspek persekitaran yang boleh dikaitkan di sini ialah media sosial. Sebab zaman ini zaman ICT, jadi kadang-kadang seorang itu ada 2-3 gadget, satu untuk grup WhatsApp ni, satu untuk grup WhatsApp tu.
Maknanya 2, 3. Dan dia layan sekaligus. Dan ada setengah orang tu di rumahnya ada 3, 4 skrin komputer. Dan dia layan sekaligus. Skrin yang pertama untuk meeting dengan grup ni. Skrin yang kedua untuk meeting dengan company ni. Skrin yang ketiga dan skrin yang keempat tu untuk tadabbur Al-Quran. Maka tak jalan lah. Tadabbur yang macam itu tentulah tidak memberi apa-apa kesan. Sebab otak manusia ini dia perlu kepada fokus. Dia tidak boleh diganggu dengan satu situasi yang diistilahkan sebagai multitasking thinking. Ini pakar linguistik menjelaskan multitasking thinking ini boleh mencacatkan otak sebenarnya. Boleh menjejaskan productivity. Sebab otak manusia ni dia tak boleh fikir simultaneously. Maknanya sekaligus banyak benda. Tak boleh. Dia kena satu-satu. Kena buat satu-satu. Kalau nak buat banyak benda dalam satu masa, dia boleh mencacatkan otak sebenarnya. Boleh jadi gila. Bahkan disebut lebih teruk daripada ketagihan candu. Itu antara suasana yang kita perlu wujudkan ketika kemudian kita menjaga. Assalamualaikum Ustaz. Gambar Ustaz. Tak ada gambar. Adab dengan Al-Quran. Afwan, suara ada tak? Dr. Azwira. Ya. Gambarnya, Ustaz punya gambar tak nampak. Suara. Kamera tak nampak tu. Suara ada ke tak? Suara ada. Suara ada. Suara tak apalah. Tak apalah. Tak apa, yang penting suara tu. Boleh saya sambung? Masa dah tak ada. Sama-sama, silakan. Okey. Itu persediaan dari segi fizikal secara ringkas. Kita cuba ambil beberapa perkara lah kan. Dari segi kesesuaian tempat. Satu lagi menjaga adab terhadap Al-Quran, menghormati Al-Quran, dan ulang baca. Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Musa Al-Asy'ari, ayat daripada surah Al-Maidah ya. Azibhum fa innahum ibaduk wa in, bermaksud jika engkau menyiksakan mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-Mu. Dan jika engkau mengampunkan mereka, maka sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Ayat ini adalah petikan kata-kata Nabi Isa AS ketika baginda bermunajat kepada Allah. Tapi Nabi SAW ketika dia bangun Qiyamul Lail, kata Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi ulang ayat ini daripada saat dia mula qiyam itu sehingga subuh. Tak berhenti dia ulang. Bermakna pengulangan itu boleh memberi satu kesan dari segi penghayatan dan juga apa yang kita istilahkan sebagai tadabbur. Demikian juga antara teknik ataupun persediaan yang perlu kita lakukan ialah kita cuba mendengar bacaan orang lain. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, Nabi SAW menyuruh Ibnu Mas'ud membaca surah An-Nisa ya, surah An-Nisa daripada awal sehinggalah sampai ayat 41. Allah berfirman, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Bila sampai di situ Nabi suruh Ibnu Mas'ud berhenti. Qif hasbuk. Fa idza ainahu tadrifan, kata Ibnu Mas'ud, tiba-tiba kedua mata, belah mata baginda mengalirkan air mata ataupun bergenangan air mata kerana menghayati bacaan Ibnu Mas'ud itu. Yang pada mulanya Ibnu Mas'ud tak rasa tak tergamak nak baca lah. Ibnu Mas'ud kata, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzal. Adakah patut aku baca kepada kamu wahai Rasulullah sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada kamu? Al-Quran itu memang dah dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, tapi kenapa Nabi Muhammad suruh
sahabat baca kepadanya. Itu maknanya kadang-kala untuk penghayatan dan untuk tadabbur Al-Quran itu kadang-kala kita kena dengar orang baca. Baca dengan baik dan kita boleh cari qari yang baik, yang menarik. Ia boleh membantu untuk kita merasai dan juga mendapatkan kesan daripada bacaan Al-Quran itu. Menghafaz Al-Quran tidak semestinya berkesan. Hafaz banyak tidak semestinya memberi kesan tadabbur. Buktinya jelas. Golongan Khawarij yang disifatkan oleh Nabi SAW, ciri-ciri mereka antaranya ialah yaqra'una al-Quran la yujawiz hanajiruhum. Mereka ini para penghafaz Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, mereka hafaz Al-Quran, baca Al-Quran, la yujawiz hanajiruhum, tetapi setakat halkum sahaja. Mengalungkan Al-Quran dengan baik, dengan suara yang baik misalnya, tetapi tak masuk dalam hati. Dia terhenti setakat halkum. Tak melepasi halkum. La yujawiz hanajiruhum. Itu perangai golongan Khawarij. Sehingga dikatakan Abdullah bin Muljam, pembunuh seorang yang Khawarij yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Talib adalah penghafaz Al-Quran. Bermaksud menghafaz Al-Quran itu tidak semestinya memberi kesan tadabbur. Demikian juga penguasaan bahasa. Tadi kita berbahas, kita mengupas sedikit tentang usulub bahasa Al-Quran dari segi huruful ma'ani. Maknanya dari segi uslub bayan, uslub ma'ani dalam Al-Quran. Memanglah itu antara faktor yang membantu. Tetapi tidak semestinya penguasaan bahasa Arab itu boleh memberi kesan dari segi tadabbur. Buktinya orang Arab jahiliyah, termasuk Abu Jahal dan puak-puak musyrikin Mekah, semuanya orang Arab. Dia faham Al-Quran, bahasa mereka tinggi, boleh bersyair dengan bahasa yang tinggi, tetapi dari segi kesan mereka akhirnya tidak beriman dan tetap berdegil untuk kufur sehingga sanggup mati dengan kekufuran. Bermaksud penguasaan bahasa itu tidak semestinya memberi kesan. Terusnya saya nak berpindah kepada persediaan spiritual, persediaan dari segi hati. Tadi disebut dalam Al-Quran, Allah memberi isyarat kepada satu sebab kenapa tidak terkesannya Al-Quran itu ialah am ala qulubin aqfaluha. Pada hati itu ada kunci yang menutup. Maka kunci itu perlu dibuka. Pintu itu perlu dibuka. Jadi untuk menggambarkan keterbukaan hati ini, saya nak ringkaskan kisah An-Najashi, di mana di waktu awal zaman Islam, para sahabat diarahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Habsyah, untuk mencari tempat yang aman daripada gangguan kaum musyrikin Mekah. Jadi sekumpulan para sahabat dalam hijrah yang pertama, yang kedua, yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Talib, pergi ke Habsyah dan mendapat keamanan daripada Raja Najasyi yang beragama Kristian. Tetapi orang Quraisy merancang suatu rancangan, dia hantar wakil mereka iaitu Amr bin Al-As dan juga Abdullah bin Rabi'ah, seorang yang cerdik dan pintar, untuk mempengaruhi Raja Najasyi supaya tangkap ataupun supaya mengembalikan orang Islam ke Mekah. Dan mereka cuba menyogok Raja Najasyi ini dengan pemberian, hadiah pemberian. Mereka bawa belulang yang mahal-mahal dari jenis yang baik, yang sangat disukai oleh Raja An-Najasyi. Jadi tujuan mereka sogok itu, tujuannya supaya Raja An-Najasyi tidak memanggil wakil orang Islam ini untuk membuat penjelasan. Maknanya terus saja bila mereka cerita keburukan orang Islam ini, mereka fitnah, mereka cerita, Raja An-Najasyi akan mengambil tindakan dan menyerahkan orang Islam ini kembali kepada orang Quraisy. Tetapi Raja An-Najasyi ini tak termakan rasuah. Ini cuba kita ambil pengajaran, ya. Dia tak makan rasuah. Hati dia bersih. Bila dia dengar penerangan daripada wakil orang Quraisy, Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, Raja An-Najasyi
minta supaya wakil orang Islam datang menghadap. Baginda nak dengar sendiri penjelasan. Baginda tak nak dengar sebelah pihak. Jadi Ja'far bin Abu Talib, ringkas kita, jelaskan kepada Raja An-Najasyi apa yang berlaku. Maknanya seorang Nabi diutuskan oleh Allah dari kaum mereka dan mengajar perkara-perkara kebaikan. Dan Nabi itu memang orang yang baik dan mengajarkan perkara-perkara kebaikan. Dan orang Quraisy mengganggu mereka ataupun mengajar mereka perkara-perkara keburukan. Dan bila Ja'far bin Abi Talib menceritakan wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, An-Najasyi minta supaya Ja'far membaca sedikit wahyu yang kononnya yang dianggap ataupun yang didakwa dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu. Maka Ja'far bin Abi Talib membaca sepotong ayat Al-Quran daripada surah Maryam, ya, surah Maryam. Bila mendengar sebahagian daripada surah Maryam itu, kata Ummu Salamah, perawi hadis ataupun perawi kisah ini, fabaka wallahi An-Najasyi hatta akhdala lihyatahu. An-Najasyi menangis, tak sempat habis surah Maryam, sebab Maryam itu sangat dekat dengan penganut Kristian. An-Najasyi penganut Kristian, jadi kisah Maryam dengan Nabi Isa ini kisah yang sangat menyentuh hati dan perasaan, sehingga An-Najasyi menangis, sehingga basah dan tangisan itu lenangan air mata yang banyak itu sehingga membasahkan janggut baginda. Dr. Azwira, Ya. saya rasa masa jalan cepat sangat. Kita terpaksa berhenti di sini, memberi peluang kepada Dr. Habib. Ya. Saya minta supaya nak habiskan kisah ni, saya nak ringkaskan. Kalau tak sempat soal jawab pun tak apalah. Kita tangguh ke kesempatan lain. Okey. Saya habiskan semua sampai 10.30 ke apa ke? Ya. Minta Dr. Azwira turunkan kamera sikit sebab tak berapa nampak dia punya badannya. Nampak kepala je, tak berapa comel. Oh gitu. Gitu. Macam tu. Itu baru cantik. Ya, okey cukup. Alhamdulillah. Baik. Itu baru nampak orang selesa nak dengar. Okey, kesan daripada bacaan Al-Quran tadi bukan sahaja membuatkan An-Najasyi menangis, bahkan wabakat asaqifatuhu. Asaqifah ni maknanya padri-padri level tinggi lah dalam ajaran Kristian yang ada dalam majlis itu. Hatta akhdalu masahifahum. Sehingga mereka menangis, sehingga basah mashaf kitab suci mereka. Hayna sami'u ma tala alaihim. Ketika mereka dengar kisah Maryam dalam surah Maryam. Memang kalau kita baca surah Maryam ini, kalau betul-betul kita hayati, kita tadabbur, memang kalau orang tu tak rasa terkesan tu, memang hati dia hati batu sungguhlah. Kerah lagi daripada batu. Bayangkan Maryam yang difitnah sebagai melakukan zina, dibuang oleh orang kampung, terpaksa mengasihkan diri dalam keadaan mengandung syarat, mengandung susah, dan Allah suruh goncang pokok tamar untuk makan rutubnya, kemudian dituduh melakukan perzinaan, sehinggalah Allah memberi mukjizat kepada Nabi Isa untuk bercakap dalam buaian. Nabi Isa yang masih bayi bercakap membela ibunya Maryam. Kalau kita baca kisah ini memang sangat terkesan. Lagi-lagi kalau kita baca dengan alunan bacaan Al-Quran yang sesuai. Thumma qala An-Najasyi, ringkasnya, selepas mendengar ayat Al-Quran itu, An-Najasyi berkata, inna hadza wallahi walladhi jaa bihi Musa la yakhruju min mishkatin wahidah. Maksudnya sesungguhnya ini ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib ini, demi Allah
demi Allah adalah keluar daripada sumber yang sama. Sumber yang sama seperti dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Maknanya wahyu yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib yang dikatakan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah sama dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, kata An-Najasyi. Sama, maknanya kedua-duanya keluar, la yakhruju min mishkatin wahid. Keluar daripada sumber yang sama. Jadi ringkasnya daripada kisah An-Najasyi ini, beliau kita dapat gambarkan An-Najasyi ini seorang raja yang sangat berpengaruh. Raja yang sangat digeruni, dihormati. Sehingga dalam hadis yang panjang, sebenarnya hadis ini, kisah ini panjang. Tapi saya ringkaskan, nak ambil syahidnya saja, poinnya saja. Sehingga kalau beliau berjalan, bunyi tongkat dia tu saja menyebabkan semua menggelupur, gerun ataupun tunduk, takut, menghormati beliau. Bunyi tongkatnya saja. Belum bersuara lagi. Maknanya raja yang sangat berpengaruh. Jadi orang yang seperti ini, manusia seperti ini, biasanya dia dengan sendirinya ada kesombongan dalam hati. Orang yang berpengaruh, yang ada kuasa, yang semua dia nak dapat, biasanya kesombongan dia tinggi. Tetapi bayangkan, kesombongan itu tidak ada di saat itu. Di saat mendengar ayat-ayat Al-Quran itu, hati An-Najasyi terbuka untuk iman, untuk menghayati ayat Al-Quran itu, sehingga begitu terkesan. Dan bukti baginda itu ada iman ialah baginda yakin ayat yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib itu adalah wahyu daripada Allah, sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maknanya di situ perlu ada iman. Untuk penghayatan ini ada reserve iman dalam hati itu, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kisah An-Najasyi itulah. Dan yang keduanya, perlu hindar sifat takabur, sifat sombong daripada hati. An-Najasyi ini seorang raja yang seperti yang kita sebut, seorang raja yang hebat, yang berpengaruh, yang berkuasa, tetapi beliau membuang sifat sombong. Sebab sifat sombong ini sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu ialah menolak kebenaran dan menghina manusia. Jadi betul-betul di saat ini An-Najasyi tidak menolak kebenaran dan dia tidak menghina orang Islam yang begitu miskin, yang begitu dhaif, yang begitu tak ada apa-apa pada waktu itu, yang begitu merempat dan menumpang di negaranya. Baginda tidak menghina. Maka disebabkan itu perasaan takabur itu pun tak ada dalam hati baginda, sehingga terbuka untuk menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman. Maka di saat itu An-Najasyi beriman dan memeluk Islam. Maka satu lagi aspek yang perlu diberi penekanan dalam kesediaan ataupun persediaan spiritual ini ialah perlunya kita menghadirkan rasa pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadabbur itu ialah suatu ibadat. Maka kita menghadirkan rasa pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni hamba, servant. Allah ini kalau kita umpamakan seperti tuan, tuan yang mengarahkan kita membuat sesuatu. Dan kita perlu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah mengarahkan kita supaya tadabbur Al-Quran, maka kita mengabdikan kepada Allah, taat kepadanya dengan melaksanakan ibadah tadabbur itu. Dan kita juga menghadirkan rasa berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila membaca kalamullah. Sebab Al-Quran itu kalamullah. Rasa berinteraksi, rasa sayang dan rasa takut bercampur dengan rasa takut, rojak dan sebagainya, yang merupakan sifat-sifat hati yang perlu dihadirkan, dizahirkan ketika mentadabbur ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan
saya rasa itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya nak sebut pada malam ini. Maknanya secara umumnya kita perlu ada persediaan fizikal dan juga perlu ada persediaan spiritual untuk mentadabbur Al-Quran supaya kita mendapat hasil dan kesannya. InsyaAllah kita akan sambung di lain kesempatan. Saya serahkan majlis ini kepada moderator lah untuk meneruskannya. Sekian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Terima kasih Dr. Azwira atas perkongsian ilmu yang sangat-sangat bermanfaat kepada kita. Disebabkan masa terlalu cukup-cukup ya, 10.30. Jadi mungkin kita boleh ambil satu soalan saja Ustaz untuk sebagai pelengkap dan tak panjang ya. Mungkin Ustaz Doktor boleh menjelaskannya dalam 1-2 minit sahaja. Boleh ya? InsyaAllah. Karena doktor dah bagi beberapa tips-tips dari segi dari segi spiritualnya, persekitaran, fizikal, lebih-lebih lagi tadabbur ini adalah suatu ibadat. Jadi ianya perlu persediaan tersebut. Dan begitu juga dari segi waktunya macam mana Ustaz? Adakah di sana mempunyai waktu-waktu tertentu seperti sembahyang, puasa? Mungkin doktor boleh huraikan sedikit saja dalam 1 minit. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Persediaan dari segi waktu ini termasuk dalam persediaan fizikal lah. Maknanya untuk menghadirkan persekitaran yang tenang itu, kita memilih waktu yang sesuai. Sebagaimana kita memilih tempat yang sesuai. Dan biasanya sebab itu digalakkan tadabbur ataupun membaca Al-Quran di waktu malam, di waktu qiyamul lail dan sebagainya, kerana itu waktu yang paling tenang, yang paling menghadirkan keinsafan, kekhusyukan. Maknanya waktu yang pentingnya waktu yang mana kita merasa tenang, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, di sini ada soalan, saya coba bacakan soalannya sahaja Ustaz ya. Mungkin tak perlu komen, mungkin pada waktu-waktu akan datang. Dia kata, adakah yang membaca Al-Quran dan tidak memahaminya, adakah diibaratkan seperti kaum Khawarij, sedangkan banyak umat Islam yang bukan lisan Arab dan bangsa Arab. Jadi mungkin kita simpan soalan ini untuk masa akan datang. Jadi sekali lagi saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Dr. Azwira Abdul Aziz. Datuk Ori, sebab saya dah ada cucu. Masya-Allah. Jazakallah khair atas segala perkongsian dan sangat bermanfaat kepada kita semua, dan begitu juga saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada muslimin dan muslimat yang dari seluruh pelosok Malaysia yang mengikuti siaran kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberi ganjaran kepada kita, ketenangan, dan dapat menggunakan segala tips-tips yang disarankan oleh doktor itu tadi untuk meningkatkan tahap tadabbur Al-Quran kita supaya benar-benar kita menjadi hamba Allah yang diredainya, seperti mana yang doktor cerita, iaitulah mengenai Raja Najasyi ya. Walaupun beliau ketika itu belum masuk Islam, tetapi melihatkan kesan-kesan yang begitu dalam hati beliau sehingga menyebabkan beliau menerima Islam dengan hati yang tenang. Mudah-mudahan kita dapat ketenangan yang sedemikian, dan begitu juga saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Qatar Qibla Akademi Tadabburul Quran yang memberi ruang yang sebaiknya untuk kita meneruskan sesi-sesi tadabbur Al-Quran. Jazakallahu khairan semua. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Dan sebelum itu, saya serahkan kepada Brother Saleh untuk nak mengiklankan sedikit untuk tajuk kuliah minggu hadapan, insyaAllah. Brother Saleh, tafadhal. Baik, Datuk. Syukran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah minggu depan kita ada kuliah nombor 8 dengan tajuknya urgensi membaca Al-Quran dan
berinteraksi dengannya. Dengan ceramah Dr. Muhammad Yusran Hadi tarikh 23 Februari hari Rabu, waktu yang sama pukul 9.30 sampai 10.30 dengan link yang sama. Okay. So bolehlah simpan link tu untuk minggu depan insya-Allah. Okay. Terima kasih. Dr. Habib. Jadi begitulah ya, Dr. Muhammad Yusran Hadi ni, beliau ni adalah bekas pelajar di UIA dan beliau sekarang ni di Aceh, ya, menjadi seorang pendakwah yang sangat digeruni. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengikuti tajuk beliau yang sangat menarik, iaitulah agensi membaca Al-Quran dan nampak ni, berinteraksi dengannya. Satu tajuk yang sangat menarik. InsyaAllah sama-sama kita dapat mengikutinya pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.